Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Ahmad Fetri Yahya dalam soal jawab malam ini. Seperti biasa, dua paparan akan menjadi kupasan saya pada malam ini. Pertama, kita akan bincangkan dan juga melihat apakah terdapat hubung kaitan antara kelab Isteri Taat ataupun KIT yang hangat diperkatakan kini dengan hubungannya dengan ajaran sesat. Dan tidak ketinggalan, soal jawab juga akan mengupas dan juga membincangkan program pengampunan dan juga pemutihan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Dan saya mulakan dengan isu kelab Isteri Taat dan juga ajaran sesat. Dan pada dasarnya kita sedia hari bahawa semua isteri perlu taat kepada suami. Namun penubuhan kelab Isteri Taat ini agak mencurigakan dari segi falsafah dan juga mungkin matlamat yang ingin ditujunya. Apakah terdapat dakwah ataupun ajaran songsang yang cuba dibawa masuk di sebalik penubuhan kelab ini? Dan semuanya akan dijawab bersama dengan tetamu saya, Datuk Dr. Mashidah Ibrahim, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Kita soal jawab. Kelab Isteri Taat. Ya, bunyinya mungkin unik lah. Ya. Tapi kita bimbang, misal kata kalau kelab ini akan menjurus kepada matlamat yang lain. Mungkin reaksi pertama Datuk ketika mendengar nama kelab yang sungguh unik ini, Datuk, ya? Saya melihat, Fitri, bila kita membincang ini, kita membincang soal perkahwinan dan juga rumah tangga, ya, dan kita perlu berbalik kepada konsep asal yang diketengahkan oleh Islam, bahawa agama ini membawa kepada keadilan. Apabila isteri dituntut untuk taat kepada suami, maka Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, dalam Suratul Baqarah ayat 228, seperti mana isteri itu mempunyai tanggungjawab untuk taat kepada suami, dia juga mempunyai hak yang perlu dipenuhi. Jadi kalau kita nak isteri taat, kita nak tubuhkan KIT, Kelab Isteri Taat, kita juga harus bersikap adil untuk menubuh KSS. Apa tu, Fitri? Kelab Suami Soleh. Barulah dia ada balance. Saling melengkapi. Ya, kalau tidak, suami mengharapkan isteri untuk menjadi seperti Sayyidatina Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah dan sebagainya, tetapi dia sendiri tidak melengkapkan dirinya untuk ciri-ciri seperti Nabi Muhammad dan juga Ali radhiyallahu anhu. Jadi di saya lihat bahawa dia tidak boleh menjadi pada sebelah pihak sahaja untuk menuntut isteri ini taat. Maka suami harus bersikap adil, menyediakan prasarana kepada dia untuk taat kepada yang bagaimana. Taat walaupun suami mungkin menganiaya isteri, taat walaupun isteri suami ini berlaku curang dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita perlu berhati-hati supaya kelab ini tidak merendahkan martabat wanita setelah Rasulullah SAW sendiri mengangkat martabat wanita. Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Dan yang kedua, macam saya sebut, Fitri, kita perlu bersikap adil kepada wanita, minta dia taat, minta dia layan dengan baik. Maka perlu ada prasarana yang disediakan pada suami yang bagaimana. Itu yang perlu kita bincang sebenarnya. Ya, ketaatan yang bersyarat, ya. Disebabkan kita suami memberikan prasarana yang sempurna untuk isteri. Suami yang dan baik. Kita melihat juga dari sebalik penubuhan kelab ini juga ditekankan tentang segi layanan seksual, layanan batin yang harus diberikan kepada suami, yang haruslah mencapai tahap yang tinggi, menewaskan pelacur kelas pertama. Jadi untuk dalam hubungan suami isteri ini ada satu isu yang sangat sulit. Isu yang tebu kadang-kadang nak bincang. Tapi bila sebut tentang kaitan dengan pelacur, seorang yang dibayar khidmatnya, ianya mungkin memberikan satu konotasi yang berbeza, yang orang baca pun akan rasa terkejut. Apa mungkin reaksi Datuk? Saya tak menafikan bahawa dalam rumah tangga antara perkara yang terpenting adalah hubungan kelamin. Dan bagaimana seorang suami melayan isterinya tidak pernah disebut dalam Al-Quran sebagai soal pelacur, tetapi disebut bahawa nisa'ukum harsun lakum, ya, isteri-isteri ini merupakan ladang kepada kamu, ya. Isteri adalah kebun kepada kamu. Jadi banyak juga orang tanya, Fitri, kalau isteri ini kebun, suami ni apa agaknya? Berkebun. Bukan kebun lah, ya. Jadi di sini kita lihat dia bahawa Islam melihat bahawa ia seperti satu kebun yang perlu ditangani dengan baik. Dan seperti kita sebut tadi, tak dinafikan hubungan kelamin itu penting. Dan salah satu matlamat perkahwinan pun ialah untuk memboloskan syahwat itu kepada perkara yang halal, supaya kita tak perlu membuat perkara-perkara maksiat seperti zina dan sebagainya. Tetapi untuk isteri melayan suami dengan baik, Fitri, bayangkan, bagi saya suami mempunyai tanggungjawab untuk membolehkan isteri juga mendapat kerajaan. Dia kena ada orang gaji lah.
Tapi kalau isteri itulah daripada semua dia buat, daripada jaga anak sampailah jadi driver, sampailah jadi tukang masak, sampai jadi semua, then you expect isteri juga akhirnya menjadi hebat di adingan ranjang. Sebenarnya awak tidak adil dalam melayani seorang isteri. Kalau nak isteri, maknanya tak ada kerja lain lah, dia cuma melawar, kat rumah pun pakai seksi-seksi, cantik-cantik, tak payah sinsir lengan nak cuci baju, tak payah sinsir lengan nak cuci pinggan, maka siapkan orang gaji untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan ini, membolehkan isteri untuk menjaga tubuh badannya hanya untuk suami. Barulah bersikap adil dalam hal ini. Jadi bagus sebenarnya untuk melayani suami, dan tuntutan yang banyak. Kita lihat hadis-hadis yang menyuruh isteri walaupun ketika berada di atas unta perlu melayani dan sebagainya. Ini ialah kerana, mengapa banyak sangat hadis-hadis yang menyebut begitu, ialah kerana disebut bahawa ketika Nabi SAW berpindah ke Madinah, ramai wanita-wanita yang kurang memberi perhatian dan ketaatan kepada suami. Jadi banyaknya hadis ini ialah untuk membenteras gejala ketika itu. Jadi jangan disalah ertikan sehingga dilihat bahawa adingan itu setakat seorang pelacur. Pelacur dia mungkin memberi khidmat seks tanpa adanya rasa kasih sayang. Tapi Nabi selalu berpesan, suami yang nak mendatangi isteri perlu berlemah lembut, perlu ada bicara manis sebelum bersama, perlu ada kasih sayang yang dicapai selepas itu, lebih jauh daripada khidmat seorang pelacur kelas pertama. Kita berkongsi rasa bersama perkahwinan. Jadi bila kita nyebut tentang kelab ini, kita bimbang bahawa bisa kata kalau kelab ini cuba menjual agama. Digabung jalankan dengan hadis-hadis yang mengatakan tentang ketaatan suami, punca isteri masuk syurga. Kita bimbang orang biasa yang mungkin lemah dari segi akidah dan pengetahuan agamanya akan terpengaruh dan turut serta. Dan bila turut serta, kita bimbang pelbagai da'i akan menyusup masuk untuk merosakkan kefahaman mereka. Macam melihat perkara ini? Saya setuju dengan apa yang Fitri sebut ni. Kalau disalah persembahkan Islam itu, orang akan melihat ini sebagai satu ajaran yang menyimpang daripada apa ataupun roh atau spirit yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ketaatan ini seolah-olah ketaatan yang mutlak. Katakan Fitri, suami itu berkata kepada isteri dia, saya nak awak pinangkan isteri kedua lah untuk saya. Kalau awak tak pinangkan, awak ni isteri tak taat. Awak kena taat. Awak jadi nusyus ni. Awak tak nak ke payung emas di akhirat ni. Jadi isteri ni, dia merasakan kalau aku tak buat, aku berdosa. Jadi terpaksa membuat dan merasakan bahawa di mana hak dia sebagai wanita. Ataupun mungkin suami menggunakan hadis bahawa isteri tidak boleh membawa tetamu yang dia tidak suka ke dalam rumah. Tiba-tiba suami kata, saya memang tak suka lah mak awak ni. Jadi saya tak nak awak bawa mak awak ke sini. Tiba-tiba dia memutuskan satu pertalian silaturahim antara isteri dan ibunya. Inilah yang kita bimbang boleh menyesatkan dengan menggunakan kuasa yang ada atas isteri perlu taat. Tidak dinafikan kemungkinan untuk suami menyalahgunakan kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pada perkara-perkara yang akhirnya menjatuhkan martabat wanita itu sendiri. Mungkin yang menubuhkan kelab ini merasakan ada satu keperluan yang mendesak untuk ditubuhkan kelab ini, ya? Saya tak menafikan, Fitri, sebab saya lihat kalau daripada mereka yang bercakap, misalnya naib presiden itu sendiri merupakan menantu kepada pengasas Al-Arqam sendiri yang memang mengamalkan sistem poligami. Jadi bila isteri ni nak cari kepada suami, isteri ni terpaksa mengatakan pada kita kena taat sebab nafsu suami kita ni kuat, daripada dia pergi buat zina, baiklah kita carikan isteri untuk dia. Sedangkan sebenarnya bukan begitu yang dikehendaki oleh Islam. Poligami disyariatkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang berlaku, bukan untuk menambahkan masalah sedia ada atau merumitkan rumah tangga yang sedang bahagia. Bisa kata kalau kelab isteri ini mempersembahkan apa falsafahnya, tujuannya, apa mungkin aktiviti kelab itu sendiri dengan jelas dan terancang, terperinci, apakah dia akan dibenarkan untuk beroperasi, mencari ahli, rekrut lebih ramai isteri-isteri untuk berada bersama, ya, bagaimana? Saya percaya Fitri pun sebagai pengantin baru mungkin takut-takut juga aku nak benarkan isteri jadi ahli kelab ni, kan. Saya melihat dekat sini, ya, bahawa mereka ini terdiri daripada mereka-mereka yang sudah mengamalkan macam kita sebut tadi, dan untuk menambahkan ahli yang jelas disebut bahawa tujuan kelab ini ialah untuk melatih isteri kepada bagaimana nak melayan dari segi hubungan seksual kepada suami. Seolah-olah macam isteri yang melayan hari ini tak pandai layan tu yang suami makan luar tu. Sebenarnya Fitri, kalau kita tengok suami yang kahwin 4 pun ada curi makan lagi lah kat luar. Itu bukan soal nafsu yang tidak terpuas, tapi sebab nafsu buas.
Ya, jadi sebenarnya kalau orang tu seorang pun dilayan dengan baik, saya rasa dia tidak perlu untuk mencari apa yang disebut dalam kelab isteri ta'an ini ataupun KIT. Jadi kalau dikatakan bahawa saya membaca bahawa tujuan asasinya ialah untuk memberi teknik kepada isteri bagaimana nak melayan suami dan sebagainya. Ini membolehkan untuk orang melihat video-video porno. Ya, kenapa saya nak tengok video porno? Saya nak belajar cara seksual misalnya. Untuk pengetahuan kita, hubungan seksual ni adalah satu naluri ya, yang dianugerahkan oleh Allah, yang kita tak payah belajar pun dia tahulah kalau dah kahwin tu apa dia nak buat. Ya, sebab itu orang buta pun kahwin pun dia tak payah tengok mata, dia ada juga anak-anak yang ramai lagi pun kan. Jadi kita lihat dekat sini dia adalah satu naluri sebenarnya yang dianugerahkan Tuhan, yang perlu dipergunakan dengan cara baik. Yang pada saya yang perlu adalah antara suami isteri itu sendiri bagaimana teknik yang kedua-duanya selesa ya. Sebab itulah di zaman dulu bila orang Ansar, wanita Ansar berkahwin dengan lelaki Quraisy, dia hairan ni lelaki itu mendatangi dari tepi, kadang-kadang posisi isterinya di atas, isterinya di kiri dan kanan. Dia datang bertanya Nabi, maka turunlah ayat yang mengatakan bahawa isteri adalah kebun yang kamu boleh datangi dari arah mana sahaja, kecuali dua perkara yang tak boleh, ketika dia datang haid dan daripada duburnya atau meliwatnya. Jadi di sini dilihat bahawa kreativiti itu perlu ada satu kerahsiaan dalam rumah tangga, dan Nabi pun selalu berpesan, jangan selepas kita bersama, suami menceritakan tentang isteri, isteri juga menceritakan. Dalam kelab ni mungkin terpaksa dia ceritakan, alah suami saya tak hebat macam mana pun, nak buat macam mana kencing manis, dia kata. Jadi dia terpaksa membuka rahsia-rahsia yang memang dilarang dalam agama sendiri. Jadi saya lihat tidak ada keperluan lagi sebenarnya, tapi lebih hubungan kepada ini perlu ada kerahsiaan. Dan bila di kelab ia akan dibincangkan, dibentangkan terbuka dan dia akan benar-benar aib kepada pihak suami pula. Saya rasa kita lanjutkan lagi perbincangan isu yang panas ini sebelah sini. Kembali bertemu dalam soal jawab, kita rehat seketika. Ladies and gentlemen, West End and Broadway comes to Sunway Lagoon with magical musicals, West End performers and international dancers, singing all-time musical favorites and Broadway classics. A dazzling West End production, magical musicals. Get your tickets now. Hai, boleh bagi saya satu Fisherman's Friend? Wow, formula yang diperbaharui dan pack baru yang mengekalkan kesegarannya. Fisherman's Friend, bersamamu selalu. Adik rumah saya, Ikrimah, dah teringin sangat nak jumpa dengan awak. Kembali bertemu dalam soal jawab, masih kita bincang tentang kelab isteri taat ataupun KIT yang mana Datuk katakan tadi tidak ada keperluan untuk menubuhkannya. Tapi saya percaya di sebalik perubahan kelab ini berdiri wanita-wanita yang telah menerima tarbiyah daripada pihak suami dan mereka rasanya tidak sendiri-sendiri dalam perjuangan ini. Pastinya ada pihak yang mendukung dari segi pemberian dana, dari segi modul isi kandungannya yang harus juga didasari apa yang mereka fahami pada pihak suami. Jadi siapa suami mereka? Dan itulah yang mungkin menimbulkan persoalannya. Apakah kita juga mencurigai di sebalik kelab ini mungkin dikaitkan juga dengan ajaran-ajaran yang tidak dapat operasi secara sempurna, terbuka, dan kemudian mereka menjadi satu alternatif di mana kelab ini menjadi satu pembayang ataupun tirai depan. Di belakangnya ada lagi aktiviti yang mungkin mencurigakan, Datuk? Saya percaya memang ada seperti yang disebutkan tadi. Ini berdasarkan kepada kelab isteri ta'an ini. Inisiatifnya datang daripada Ikhwan Global Sendirian Berhad, yang mana kita tahu Ikhwan ini juga datang daripada mereka-mereka yang turut serta dalam Rufaqa yang pernah terlibat dalam Al-Arqam seketika dulu. Jadi tidak dapat dinafikan, apalagi mereka yang bercakap seperti saya sebut tadi itu memang ada kaitan secara langsung dengan
dengan pengasas ajaran yang pernah difatwakan sebagai sesat di negara Malaysia ini sendiri. Jadi besar kemungkinan ia adalah sebagai agenda untuk meneruskan apabila nama ini tidak dibenarkan, maka mereka bergerak di atas nama lain ataupun platform yang membolehkan mereka untuk meneruskan apa yang telah diharamkan seketika dulu. Dan yang sebut tentang ajaran sesat, kita sedia hari Syiah tidak dibenarkan di Malaysia. Tapi sini kita melakukan pelbagai tangkapan dan sebagainya. Dan kita bimbang akan muncul ajaran kecil-kecilan ataupun yang telah pun diharapkan akan hidup kembali. Mungkin diberikan nafas yang bersih yang berbeza. Dari segi kebimbangan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak JAKIM contohnya. Apakah ada satu usaha yang berterusan untuk memantau perkara ini? Oh ya, kita memang memantau secara berterusan dan tangkapan-tangkapan yang dibuat itu membuktikan bahawa kerajaan sangat prihatin dan serius dalam hal ini. Cuma Fitri, bila kita bercakap tentang nak mengatakan orang sesat, kalau nak mengatakan orang mencuri itu lebih mudah daripada nak mengatakan akidahnya itu sesat. Kerana kita memerlukan kepada satu pembuktian yang jelas yang mengatakan dia sesat supaya perkara ini boleh dihadapkan kepada pihak yang tertentu. Tetapi kalau kita datang dan tak nampak setakat mendengar apa yang diceritakan orang, memang sukar. Itu yang menyebabkan setengah daripada ajaran ini masih lagi berleluasa dan mungkin masyarakat bertanya kenapa tak tangkap? Sebab kita memerlukan kepada satu pembuktian yang memang jelas. Tetapi bagi pihak kerajaan memang kita sentiasa mengadakan tindakan-tindakan untuk memberi penerangan. Cuma begitulah, menjadi tanggungjawab para pendakwah untuk mempersembahkan Islam dalam bentuk yang sebenar, yang mudah, yang menarik, yang cantik, yang menampilkan Islam itu indah. Kalau tidak, kemiripan orang untuk ajaran sesat ni memang ada. Asal ajaran sesat ni kenapa? Sebab dia nak yang mudah. Kenapa dia rasa macam dia terima wahyu lah, dia boleh jumpa dengan Nabi, dia tak mati. Ini ajaran-ajaran yang memang menyimpang daripada Islam kerana mereka nak mencari sesuatu yang lebih mudah daripada Islam yang mudah tersebut. Saya lihat ini cabaran yang perlu disahut oleh para pendakwah supaya mereka menampilkan agama ini dalam bentuk yang cantik, yang macam mana Nabi SAW bawa orang-orang Quraisy dan orang-orang jahil terdahulu, orang kafir, rasa mendengar ayat saja cukup menyentuh dalam diri mereka. Jadi kita melihat dakwah ini tanggungjawab semua. Namun mereka yang berilmu ini kadang-kadang berdepan dengan polemik. Mereka tidak dibenarkan untuk berceramah selagi tidak ada permit yang diberikan. Sedangkan dakwah itu harus disampaikan. Jadi mereka ingin menyampaikan dakwah ini, tetapi ruang itu agak terhad kadang-kadang. Mungkin disebabkan tidak diiktiraf dan sebagainya. Jadi untuk yang menangkis pada dakwah-dakwah songsang ini jadi satu perkara yang sukar. Antara cara menangkis dakwah yang songsang ini adalah dengan cara permit. Bermakna kalau tidak, sesiapa saja boleh bercakap tentang agama. Ya, kalau seorang jurutera pun memerlukan kepada lesen jurutera, seorang doktor pun memerlukan kepada pengiktirafan sebelum dia boleh membuat sesuatu tentang kedoktoran, maka seorang yang nak bercakap tentang agama bukan calang-calang orang. Dan ini dipesan oleh Nabi bahawa kita harus melihat dengan siapa kita mengambil agama. Adakah orang yang benar-benar faham agama atau orang yang hanya mempunyai experience tentang agama. Ini satu perkara yang berbeza. Saya tidak menafikan keperluan adanya tauliah untuk mengajar, kerana ini sedikit sebanyak membendung ajaran sesat. Kalau tidak, siapa saja yang datang boleh bercakap. Mungkin orang daripada Indonesia boleh masuk dan bercakap tentang Islam cara di sana. Orang daripada negara lain juga boleh masuk dan bercakap tentang Islam negara mereka. Sedangkan kita di Malaysia ada mazhab yang kita pegang, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya tidak nampak mengelirukan dan sebagainya. Jadi keperluan itu memang ada lah, Fitri. Jadi kita melihat sekarang ni lagi terbuka, ilmu turun secara meluas ya, di media baru, di Facebook contohnya. Jadi menyebabkan ada yang mengambil Islam secara sedikit-sedikit. Ya, betul. Sebabkan mungkin pendakwah yang mungkin pandai bermain kata. Dan sebagai contohnya macam gerakan anti hadis. Dia kata kami bukan anti hadis, kami kritikal kepada hadis. Kita bimbang ini akan berlaku itu sangat bahaya. Jadi segi integriti pemantauan yang kita buat ini, sebab masjid ini kita siarif di kawal rapi ya, surau-surau semua. Jadi apa mungkin kita lakukan tangkapan keserbuan di markas mereka yang beroperasi? Apakah masih ada kurang laporan yang dilaporkan oleh orang awam tentang isu ini? Kita sebenarnya minta supaya masyarakat juga ada keprihatinan ya. Supaya dilihat kalau ada benda yang meragukan dan sebagainya, melaporkan kepada kita supaya intipan boleh dibuat dan seterusnya serbuan. Paling penting dalam hal ini kita perlu faham bahawa agama bukan soal rasa-rasa. Bukan saya rasa, dia adalah reveal
ya, benda yang diwahyukan. Dia mesti bersandarkan kepada apa yang disampaikan. Sedangkan Nabi sendiri pun menerima daripada Jibril Quran itu. Jadi ramai orang cakap, bila kita tengok dalam Facebook macam Fitri sebutnya, apa hukumnya tentang pakai stokin? Saya rasa kenalah. Tidak berasa-rasa. Ini bukan soal rasa-rasa. Ini bukan selera kita. Ini adalah ajaran agama di mana seorang itu apabila dia lebih berilmu, jiwanya lebih terbuka untuk menerima pendapat yang pelbagai, dan dia lebih hormat dan respect kepada ulama-ulama itu sendiri. Kita bimbang kelompok yang sedang mencari agama. Jadi mereka ni memerlukan bimbingan sokongan. Dia dahaga pada ilmu ni. Rasanya kerugian misalnya kata seorang profesional, intelektual yang ada ilmu, kemudiannya mereka tadi telah pun disalahgunakan oleh pihak yang ingin merosakkan mereka. Kerugian besar untuk negara. Sangat. Mereka ni berpotensi untuk menjadi seorang pendakwah yang hebat, tiba-tiba diancam. Jadi kalau dalam kita melihat pada konteks Malaysia, Datuk rasa kita kategori mana? Terancam ataupun masih lagi dapat dibendung dan dikawal? Masih lagi terkawal setakat ini. Sebab itulah kami di pihak JAKIM pun sentiasa memantau, dan kita kadang-kadang masyarakat mungkin tidak faham. Dia kata kenapa pada seorang ustaz ni ditangkap dan sebagainya. Untuk kita melihat kepada perkara-perkara yang perlu dipantau, ya, kerana orang kadang-kadang melihat ancaman akidah ni satu ancaman keselamatan. Dia tak lihat benda ni penting. Bagi kita, ancaman akidah ni ancaman kepada keselamatan. Sebab itu pokok pangkalnya. Kalau akidah dah tersesat, segala-galanya akan sesat. Sebab itu kita sentiasa keluarkan dengan fatwa-fatwa kepada ajaran-ajaran yang sesat. Namun demikian tidak dinafikan sebahagian orang masih nak cari jalan pintas. Jalan pintas nak masuk syurga, dah dosa banyak, rasa bau sedar, sekarang macam mana nak cepat. There's no shortcut. Tidak ada jalan ekspres. Yang perlu ada pada agama seperti saya sebut tadi, mengambil daripada orang yang sebenar, ajaran yang betul-betul tulus dan sebagainya, dan tidak sekadar yang saya bimbang tadi, FB setakat buka ramai memberi pendapat tanpa mereka mempunyai kemahiran untuk berbuat demikian. Tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Berhujah tanpa ilmu. Berhujah dengan rasa dan perasaan dan emosi. Jadi kelompok yang terancam juga saya lihat mungkin mahasiswa dan juga golongan di kampung-kampung yang tak terdedah kepada, tidak ada orang untuk merujuk. Mereka masih lagi yang tadi sifat rasa-rasa. Jadi apakah jaminan keselamatan akidah mereka akan kita bincangkan nanti? Kita memang banyaklah, sebab itu kita menggalakkan ni, dan banyak peruntukan juga diberi untuk sentiasa kursus, seminar, bahkan digalakkan di masjid-masjid di mana ada jawatankuasa masjid memantau kepada anak qariah, ya, dan mendekati mereka ni supaya benda ini dapat dibendung. Namun demikian, agama ni sebenarnya atas peribadi, ya, bukan pada agama itu sendiri, tetapi kepada bagaimana kita menghayati dan kesungguhan kita untuk mendekati agama itu sendiri. Sama ada kita nak kepada jalan pintas, kita ambil segera dan kita rasa itu sesuai, baru kita nak ambil. Yang tak sesuai kita nak tinggalkan. Ataupun pada setengah orang dia rasa dia nak beratkan, sedangkan Nabi cakap bahawa Islam itu, Nabi kata, persembahkan dalam bentuk yang yasiru. Nampak orang rasa sayang, orang rasa nak mendekatkan diri pada Tuhan, orang rasa bahawa agama ni tak nampak menyulitkan, memudahkan. Ini tidak disulitkan. Yang dah pakai tudung pun jadi masalah juga kan. Kenapa disulitkan begitu? Sebab itu kita perlu banyak lagi menambahkan ilmu. Kita macam saya sebut tadi, bila ulama bertambah ilmu, mereka menghormati perbezaan yang ada di antara mereka dan melihat ini sebagai satu rahmah yang ada kepada umat Islam. Ya, start dengan satu program memprofesionalkan ulama, mengulamakan profesional. Jadi ini satu pelbagai usaha dilakukan. Cuma kita kadang-kadang tidak melihat di mana program itu dilaksanakan. Tadi macam Datuk sebutkan, bergantung kepada penerimaan peribadi. Sama ada untuk memperkayakan diri dengan ilmu, ataupun kita menjauhkan diri, mengambil secara sipi-sipi saja. Hanya ketika raya berkahwin baru kita mendekati Islam. Jadi akhirnya apakah yang dapat disimpulkan berhubung kepada isu kita bincangkan tadi, Kelab Isteri Tan ini, KIT ini, dan juga menyusur kepada ajaran sesat ini, mungkin dapat disimpulkan sesuatu? Pada saya, Fitri, isteri memang kena taat kepada suami. Dalam masa yang sama juga suami harus berlaku adil dan menjadi seorang suami yang soleh dan suami yang pandai menyayangi isteri. Sebab itu Nabi membuat satu standard ni, bahawa orang yang terbaik di antara kamu bukan orang yang mendapat anugerah, tetapi orang yang dikatakan isterinya itu baik, baiklah dia. Itu satu key performance index yang Nabi letakkan, ya. Macam mana nak tahu orang tu baik? Kalau isteri dia kata baik. Kalau masyarakat
masyarakat kata baik tapi isteri kata tak, dekat rumah dia ni baking, panabaran, suka maki hamun dan sebagainya, dia belum lagi boleh dikategorikan sebagai orang yang baik. Dalam hal ini, setiap rumah tangga adalah berbeza. Jadi isteri memang perlu taat kepada suami, tapi setakat mana selama suami tidak mengajak isteri kepada untuk menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan kita harus berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam polemik ini yang boleh membawa kepada ajaran sesat yang akhirnya merendahkan martabat wanita setelah Allah SWT mengangkat martabat itu sendiri. Dan yang penting di sini ialah sentiasa buka dan lapang dada kita untuk menimba ilmu, ya. Barulah kita boleh dapat membezakan antara yang betul dan yang tak betul. Sebab itu doa selalu kita baca, ya Allah, nampakkan aku yang batil itu batil supaya aku dapat jauhi, yang benar itu benar supaya aku dapat ikuti. Kan hari ini yang batil itu nampak benar, yang benar itu nampak batil, sehingga menimbulkan satu sindrom keliruism. Mana yang betul, mana yang tak betul ni, betul kot, ini kot. Jadi bila kot ni yang jadi susah, kerana Islam, agama mesti berlandaskan kepada fakta dan kebenaran wahyu itu sendiri. Mudah, menarik dan juga praktikal. Ya, dan juga menjadi seorang isteri yang solehah, yang sama akhirat, tapi suami juga harus menjadi pelabur yang berkualiti. Barulah ada balancing dia tu. Kalau tidak sebelah pihak, macam mana dia nak taat? Kalau isteri berkorban sedangkan suami masih lagi dengan... Ya, kita buatlah KSS lah, Kelab Suami Soleh pula selepas ni. Terima kasih Datuk Masyidah Ibrahim berkongsi pengalaman sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri tentang isu ini, dan semoga akan memberikan manfaat yang cukup luas untuk anda. Dan sebab ini kita akan kongsikan pula berkaitan dengan program pengampunan dan pemutihan pendatang asing tanpa izin dalam soal jawab selepas ini. Memecutlah dengan pelan Ultimate baharu. Satu-satunya pelan internet yang membolehkan anda memilih peranti anda sendiri. Alami keseronokan akses tanpa had ke Facebook, YouTube dan One Music. Daftarlah sekarang. Episod seterusnya Kerana Mulailah. Saya dah cakap saya tak kenal lah. Dan dia tak ada kena dalam hidup saya. Kau ingat tak kain batik buruk yang kau bagi Aunty May tu? Kau kata tu kain waktu kau baby kan? Aku tengok Aunty May tu tak lekang dengan kain tu. Maksud kau? Asal yang hidup merempat tu, yang kutip tin, kutip sampah tu makan aku? Kerana Mulailah, setiap Jumaat 9 malam. Zahra, TV3. Aku buat silap besar kau dengan kau. Abang nak jaga Nora baik-baik. Aku tak nak sakitkan Nora lagi. Minggu akhir Nora Elina, Isnin hingga Kamis 7 malam di TV3. Terima kasih kerana masih bersama kami. Kebanjiran pendatang asing tanpa izin atau parti diakui memberikan pelbagai musibah dan juga masalah kepada negara. Dan mereka yang juga sering dikaitkan dengan pelbagai kegiatan yang boleh mengancam keselamatan negara, termasuk pemalsuan identiti dan juga pelbagai isu yang belum berkesudahan. Justru kerajaan akan mengenalkan satu program menyelesaikan masalah yang semakin beruncing ini. Dan bersama saya di studio kita bawakan bersama Tan Sri Mahmud Adam, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Tan Sri bersama kami dalam soal jawab. Dan kita berbicara tentang isu parti, isu yang sekian lama dibicarakan di Malaysia. Dan difahamkan ada program dinamakan sebagai 6P. Dan 6 ini pun sudah melambangkan betapa ianya dilakukan secara total dan juga komprehensif, meliputi aspek pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan dan juga pengusiran. Ianya banyak dan juga berperingkat-peringkat. Apakah ini satu langkah drastik yang cuba diambil untuk menyelesaikannya secara total, Tan Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV3 memberi peluang pada Kementerian Dalam Negeri khasnya, khususnya kepada kerajaan untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan program 6P ini. Sebenarnya masalah pendatang asing tanpa izin ini, kita melihat atau kita ringkaskan parti. Perkara ini kerajaan sedar dan orang ramai sedar telah berlarutan bertahun-tahun. Jadi kerajaan dan pihak berkuasa mencari satu package penyelesaian secara menyeluruh, total package of solution untuk menyelesaikan masalah parti ini.
Tahun lepas, awal tahun, kerajaan telah menubuhkan satu lab, satu makmal untuk membincangkan kaedah bagaimana untuk mengendalikan warga asing di Malaysia ini. Daripada lab ini telah lahirlah 55 inisiatif. Salah satu daripada inisiatif ini, NAMPI. NAMPI mana saudara telah sebutkan tadi, iaitu pertama pendaftaran. Selepas pendaftaran dibuat pada parti tadi ataupun datang asing tanpa izin, kerajaan akan memutuskan sama ada memerlukan dia diputihkan atau diampunkan. Sekiranya mereka ini diperlukan di Malaysia untuk bekerja, mereka akan diputihkan. Lihat sektor mana. Sama ada sektor peladangan, sektor perkilangan, sektor pembuatan atau sektor perkhidmatan. Sekiranya kita tak perlukan, sekiranya ada lebihan, mereka akan diampun untuk pulang ke negara asal. Selepas tarikh itu, akan berlakulah penguatkuasaan atau pemantauan dan seterusnya penguatkuasaan dan seterusnya yang keenam pengusiran. Jadi penglibatan dalam proses NAMPI atau program NAMPI ini melibatkan seluruh agensi kerajaan di peringkat persekutuan, negeri, kerajaan tempatan, pemimpin-pemimpin masyarakat di peringkat tempatan sendiri. Jadi semua pihak, sama ada agensi kerajaan, pihak swasta, pihak negeri, kerajaan tempatan dan orang ramai akan terlibat dalam proses untuk menyelesaikan masalah pendatang asing tanpa izin ini. Dari segi progres NAMPI itu, dari segi pergerakan dan juga penyelarasannya, apakah sempurna dan berjalan lancar, Tan Sri? Setakat ini, sebelum kita nak melaksanakan program NAMPI ini, kita mesti ada satu sistem. Yang ini yang dinamakan sistem biometrik. Makna proses pengambilan imbasan cap jari kepada semua pekerja asing dan rakyat Malaysia yang keluar masuk di Malaysia ini. Program ini telah dimulakan pada 1 Jun yang lepas. Kalau lihat, di 69 pintu masuk negara, di pintu masuk laut, udara dan darat, biometrik telah diambil mulai 1 bulan 6. Di setengah-setengah tempat, biometrik juga sudah diambil 2 bulan sebelum 1 bulan Jun, iaitu di KLIA dan LCCT. Manakala di pintu masuk di BSI di Johor, di Tambak Johor, dan second link di Johor Bahru juga telah diambil 3 minggu sebelum ini. Jadi kita lihat sistem biometrik yang ada ni stable, makna boleh digunakan. Pada masa sekarang penglibatan pihak swasta juga. Pihak ketiga tadi telah dilibatkan. Kerajaan telah membuka pendaftaran kepada syarikat-syarikat yang berminat untuk membantu kerajaan untuk mendaftarkan pekerja asing tanpa izin ini. Kalau lihat, sebelum elan dikeluarkan, lebih kurang 600, hampir 700 syarikat memohon. Apabila elan baru ini dikeluarkan, 7 dan hingga 10 hari bulan, hingga semalam masih ada syarikat memohon, ribuan permohonan telah diterima. Kami dalam proses memproses, menapis syarikat-syarikat yang layak untuk membantu kerajaan dalam pendaftaran parti ini. Ya, dan ini juga mungkin akan menimbulkan isu sampingan di mana ada pihak yang ambil kesempatan memandangkan ia melibatkan jutaan parti dan juga pastinya keuntungannya juga besar. Jualat untuk untung itu juga besar. Jadi apakah mungkin pemantauan itu dapat dilakukan segera? Kita nak menyelesaikan parti, tiba-tiba ada pula isu sampingan yang wujud di celahnya, Tan Sri. Kerajaan telah mengumumkan 2 kali peringatan kepada orang ramai dan peringatan kepada syarikat-syarikat yang telah mengambil kesempatan. Kerajaan belum lagi mengeluarkan atau menawarkan perkhidmatan sebegini rupa. Kita mendengar khabar di luar, ada syarikat-syarikat telah mengambil kesempatan membuka pendaftaran secara sendiri dan mengenakan bayaran. Laporan polis telah dibuat. Dipahamkan lebih daripada 5 syarikat telah dibawa ke mahkamah. Telah dibuat report dan telah disoal siasat oleh pihak berkenaan, pihak polis dalam hal ini. Jadi kita ingin menasihatkan orang ramai supaya ikut. Kerajaan masih belum memutuskan mana-mana syarikat yang akan dilantik untuk membantu kerajaan dalam mendaftarkan pendaftar tanpa izin ini, setakat ini. Dan bila kita bergerak dengan NAMPI yang nampaknya begitu holistik, saya lihat dari segi pergerakan juga programnya, mungkin kita dapat analisis mungkin kebincangan lalu, program-program yang telah dilaksanakan, sebab isu parti ini isu yang begitu lama dan panjang. Apa mungkin kebincangan utama yang telah pun dikenal pasti sehingga kita terpaksa laksanakan program sebesar NAMPI ini, Tan Sri? Kalau kita lihat, kita pernah mengadakan projek pemutihan atau pengampunan tahun 1994 sekali, 2006 sekali. Kita dapati
jumlah mereka yang meninggal atau keluar meninggalkan negara atau keluar dari negara ini jumlahnya selingkungan dalam 60,000 saja. Jadi dua-dua proses nampak gagal kerana tidak ada satu kaedah yang menyeluruh. Jadi sebab itu kita selepas diadakan lab ini, perbincangan diadakan melibatkan lebih daripada 17 kementerian, agensi dan pihak swasta, NGO memberi pandangan pada bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Inilah hasilnya nampi. Kalau kita lihat dulu prosesnya, diminta pihak pekerja asing tanpa izin ini datang menyerah diri di immigration dan mereka akan diampun untuk keluar. Tapi kali ini package atau secara program secara menyeluruh dibuat. Maknanya dia beri pintu masuk 1/6 telah dikuatkuasakan. Pendaftaran belum diberlakukan. Baru kita menggunakan biometrik. Sistem biometrik ini akan dapat mengesan. Mereka akan datang sekali lagi di mana tempat dia. Kalau kita lihat pihak swasta tadi, majikan akan terlibat dalam pendaftaran ini. Majikan akan membawa pekerja-pekerja yang tanpa izin tadi untuk didaftarkan. Mereka dijemput, persatuan dijemput. Juga orang perseorangan boleh jemput. Dan pendatang tanpa izin sendiri boleh datang menyerah untuk didaftarkan. Jadi kalau kerajaan akan mengumumkan satu tarikh bila pendaftaran ini dimulakan. Kerana syarikat-syarikat ini perlu dipilih untuk membantu. Kita tak dapat menganggarkan berapakah jumlah pendatang tanpa izin yang ada di Malaysia pada masa ini. Kalau kita lihat angka yang pekerja asing yang berdaftar dan yang legal, yang sah di undang-undang hampir 2 juta. To be exact, 1.97 juta orang. Yang ini yang legal, yang berdaftar, yang rasminya. Tapi berapakah yang pendatang tanpa izin tadi, kita tak ada angkanya. Jadi sebab itu kita memerlukan syarikat-syarikat untuk bantu kita di samping pejabat immigration. Macam mana kita nak legalisekan sah di undang-undang syarikat ini? Jadi software disediakan untuk pendaftaran ini. Pegawai immigration akan ditempatkan di pejabat-pejabat ini untuk membantu proses ini. Jadi selepas dah ada begini, pembukaan pendaftaran, kerajaan akan mengumumkan berapa lama pendaftaran ini dibuat. Jadi setelah ada pendaftaran dibuat, setelah kita mendapat pendaftaran keseluruhan pekerja asing tanpa izin ini, kita tahu berapakah jumlah keperluan ini di sektor mana? Sektor perkilangan ke, peladangan, perkhidmatan ke, di mana kita tempatkan? Jangkaan yang dibuat oleh pihak Tan Sri, sektor mana yang menjadi tumpuan? Kalau kita lihat pada masa ini yang menjadi kritikalnya lah sektor peladangan, sektor pembuatan dan perkilangan serta perkhidmatan. 3 sektor ini kritikal. Misalnya peladangan, sekiranya kita kurang pekerja asing, nak menurunkan buah-buah kelapa sawit, penurihan getah akan berlaku. Penuaian tanaman tadi begitu juga. Sedangkan kilang-kilang juga memerlukan. Sektor pembuatan tadi juga memerlukan. Perkhidmatan begitu juga. Jadi kita nampak inilah sektor-sektor yang kritikal dan kerajaan telah memastikan kita juga merhubungi balik persatuan pengilang-pengilang, persatuan restoran, hotel. Apakah sebenarnya jumlah yang diperlukan oleh mereka pada pekerja asing ini? Dan ini menyebabkan saya lihat bahawa perlu ada satu gerak tenaga yang betul tersusun dan kemas. Hasil kita bincangkan balik tentang isu parti ini. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam soal jawab. Berkawan, berceloteh, berseronok, semuanya sekali. Dengan Digi Super Reload Social, anda nikmati kredit RM15 dan SMS, MMS, SMS Facebook dan Twitter percuma. Lebih nilai, lebih seronok dan lebih muzik. Saksikan kami Six Sense di gig pada 9 dan 10 Julai di ICT Shah Alam. Di setiap pelosok dunia. London, Yokohama, Palestin, Paris, Baghdad, Frankfurt, Aceh, Barcelona, Spanyol. Kami di sana. Khalifah Hashim, Josephine Das, Ling Kun Seng, Azmadiza Asman, Gan Ailing, Tomautin Mapi. Azura Zinawati,
tanpa mengira situasi. Kejadian tsunami, gempa, Runtuhan ekonomi. Sekatan Israel menyuburkan demokrasi peperangan. Buletin utama melintasi masa setiap ketika. Konflik 3 jiwa. Nak si budaya, tak nak si budaya. Fadli ni pemalas buat assignment. Boleh pahal lah. Dalam mengenal kasih suci dan cinta abadi. Kenapa awak pandang saya macam tu? Tak sangka pula awak dah datang sini. Aku perlukan nombor telefon Amira. Mulai 19 Jun, Stanza Cinta. Setiap Ahad 9 malam menanti anda di TV3. Kembali bertemu dalam soal jawab, masih kita bincang tentang isu pendatang asing tanpa izin. Tan Sri melihat kepada platform yang digunakan oleh pendatang asing ini untuk masuk ke Malaysia. Kita melihat bukan lagi melalui tongkang ataupun sampan dan juga perahu, tapi dengan dunia yang semakin maju, mereka menjadikan mungkin juga platform pendidikan dan pelancongan sebagai laluan untuk masuk ke negara ini. Bermula dengan kemasukan secara sah, tapi bertukar menjadi pendatang asing tanpa izin selepas permit tamat dan sebagainya. Jadi kita juga bimbang di sebalik tujuan yang murni itu akhirnya disalahgunakan juga dieksploitasi, Tan Sri. Kalau kita lihat, dia ada dua peluang elemen atau kaedah bagaimana mereka masuk kalau nak menyalahgunakan PAS ini. PAS pelancong satu dan PAS pelajar satu. Kalau lihat PAS pelancong, salah satu kelemahan kita dulu, kita ada memberi kemudahan kepada visa on arrival, VOA. Dan visa on arrival telah kita berhentikan. Mana visa diberikan pada pintu masuk tadi. Mana tapisan tak dapat dibuat. Sekarang visa kemudahan ini telah diberhentikan pada negara-negara tertentu yang menimbulkan masalah. Yang kedua tadi, peluang mereka masuk secara negara ini sebagai PAS pelajar. Dan terus mereka membuat aktiviti lain daripada itu. Juga telah dikawal, kita telah membuat beberapa kali mesyuarat perbincangan dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau dulu kita menggunakan kaedah 2 tiers permohonan visa ni. Mereka boleh masuk ke Malaysia menggunakan PAS pelancong. Lepas itu mereka datang sini mencari mana-mana institusi pengajian tinggi memohon untuk belajar. Jadi kita telah mencapai satu persetujuan dengan Kementerian Pengajian Tinggi supaya kaedah ini dihapuskan, ditamatkan atau ditangguhkan supaya permohonan visa itu naklah dimohon sebelum mereka masuk ke Malaysia. Mereka tahu universiti mana, kolej mana yang mereka nak masuk, baru diberikan PAS pelajar tadi. Kegiatan mereka pula belajar di kolej-kolej atau universiti tempatan tadi juga dipantau. Dan laporan terus direct kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan melapor kepada immigration mereka tergagal hadir dalam percentage tertentu di universiti atau kolej itu. Dan kita boleh pantau ni kegiatan mereka dan mereka akan ditamatkan PAS pelajar tadi. Dengan sistem biometrik yang ada, pemantauan, pengesanan akan dapat dibuat, insyaAllah. Jadi mungkin pihak tersebut telah pun kenal pasti kawasan panas ataupun kawasan tumpuan sama ada melibatkan pekerja asing yang bekerja, betul-betul bekerja dan juga mereka yang mungkin ada kegiatan sampingan seperti mungkin awang hitam yang menjadikan satu tempat ini sebagai kelompok mereka beraktiviti. Kebimbangan kita juga. Berdasarkan pada aduan-aduan orang ramai, berdasarkan pada pengaduan yang laporan-laporan tulis yang telah dibuat, laporan akhbar, media yang ada, kerajaan telah mengenal pasti. Terutama ini di Lembah Kelang ini. Menjadi tempat pelajar-pelajar asing tadi berkumpul. Macam dikata-kata di Awang Hitam, kita tahu kawasan-kawasan mana. Kegiatan mereka sedang dipantau oleh pihak kuasa PDRM dan Immigration. Mereka akan dilihat kedudukan mereka. Dan di samping itu, selain daripada Lembah Kelang, di Bandar Bazar Besar, nampak kegiatan ini pun dah merebak di Sabah dan Sarawak. Dan di bandar-bandar besar di Malaysia ini juga dipantau. Jadi, kegiatan mereka tetap dipantau oleh pihak kuasa. Tak rasa penubuhan lebih banyak depo tahanan ini penting untuk keselamatan negara? Kalau kita lihat, dalam bila kita sebut depo tahanan immigration ini, dia merupakan salah satu bentuk depo tahanan. Kalau kita sebut tahanan ini, secara umumnya kita ada 5 bentuk tahanan. Pertama, mereka yang melakukan jenayah ditahan di penjara. Kedua, mereka yang dalam proses perbicaraan ditahan di pusat reman. Bagi mereka yang telah dalam proses penyiasatan dibuat di lock up, ditahan di lock up. Bagi pesalah-pesalah immigration, ini letak di depo immigration. Bagi mereka yang menjadi victim atau mangsa pemendagang orang atau mangsa penyelundupan tadi,
migran, mereka diletak di rumah pelindungan. Jadi ada 5 jenis kaedah tahanan tadi. Tapi bagi kerajaan, pengujutan banyak depo-depo ini bukan menyelesaikan masalah. Sebab itu kita datang dengan program 6P ini. Kita melihat 6P inilah kita percaya kita dapat menyelesaikan masalah yang telah bertahun-tahun berlaku di negara ini, insyaAllah. Dan nampaknya Dewan Pertahanan ini tidak menjadi seperti institusi koreksional yang berkesan, ya, sebab mungkin jumlahnya yang terlalu banyak. Ya. Dan di samping kita bicarakan isu parti ini, ada satu lagi isu yang hangat diperkatakan, kebimbangan rakyat. Sehingga kini lebih 300 aduan laporan polis telah pun dibuat berhubungan dengan gabungan pilihan raya bersih dan adil ataupun bersih pada 9 Julai ini. Kebimbangan di mana rata-rata yang terlibatkan sektor ekonomi, pemandu teksi, peniaga bimbang akan ancaman ini. Jadi kemungkinan dia akan terjadi bagaimana, Tan Sri? Kerana ini akan menyebabkan, ya, pernah berlaku sebelum ini di mana perniagaan lumpuh sehingga 70% sebabkan aktiviti yang dilakukan ini, Tan Sri. Yang berhormat Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahawa kerajaan atau pihak PDRM, pihak polis tidak pernah memberikan mana-mana permit tentang perhimpunan bersih ini. Jadi nasihat kerajaan, nasihat Kementerian Dalam Negeri supaya orang ramai tidak terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan atau usaha-usaha ini dipantau begitu rapi oleh pihak kuasa, terutama pihak polis. Nasihat kita pada orang ramai, jauhkanlah diri daripada perhimpunan ini. Ya, bagi pihak yang menganjurkan, mereka melihat ada kepentingan dan keperluan untuk menganjurkannya untuk membuktikan bahawa demokrasi berjalan lancar di negara ini. Jadi apakah mungkin penjelasan yang akan diberikan oleh pihak Tan Sri? Ya. Kerajaan telah memutuskan sekiranya kerajaan yang ada ini menjalankan proses pilihan raya dengan tidak adil. Mengapa kita hilang begitu banyak kursi-kursi di Parlimen, di DUN? Ada pilihan raya yang baru berlaku di Sarawak atau di pilihan raya umum yang lepas. Adakah ini tidak menggambarkan tentang keadilan yang kita wujudkan? Pihak SPR, Suruhanjaya Perkhidmatan Raya, telah menjelaskan. Kerajaan sendiri telah menjelaskan. Kebebasan yang ada, kita nampak sebagai di agensi kerajaan, kita menjalankan peraturan-peraturan yang telah sedia ada. SOP, guideline yang ada, inilah kita jalankan. Kita ada parlimen tempat menyuarakan pandangan. Kalau mereka tidak puas hati dengan perjalanan pilihan raya ini, mereka boleh bawa kepada saluran-saluran tertentu. Contoh di parlimen boleh disuarakan pandangan ini. Sekiranya mereka ada bukti, dia boleh bawa ke mahkamah. Mahkamah pilihan raya telah disediakan forum-forum tertentu. Dalam hal ini, mengapalah rakyat nak dilibatkan? Dalam suasana begini, sedangkan kehidupan rakyat terganggu, mata pencarian pihak-pihak tertentu akan terganggu. Apa yang ada keuntungan dari segi sini? Menyusahkan rakyat misalnya dalam hal ini. Apakah tidak berjalan begitu tulus pilihan raya yang ada sekarang? Bagi kami yang duduk dalam agensi kerajaan, berpuluh tahun kita telah berkhidmat. Bagi kami, kerajaan telah menjalankan apa peraturan yang ditentukan oleh Parlimen dan eksekutif yang ada tadi telah dijalankan dengan adil. Ya. Dan nampaknya Tan Sri memberikan amaran yang keras, ya, kepada mereka yang terlibat supaya tidak terlibat dalam perhimpunan bersih ini. Seandainya bersih menggunakan platform yang lain, dia tidak diberikan permit dan juga dipantau dengan begitu ketat sekali, apakah mungkin diselitkan di bawah platform yang lain yang ada permit, Tan Sri? Sekiranya kerajaan juga telah menimbangkan, misalnya kita mencari yang berhormat Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji apakah kaedah-kaedah perhimpunan misalnya. Mereka boleh berhimpun di stadium, di dewan-dewan tertentu. Kaedah-kaedah ini sedang dicari untuk membolehkan perhimpunan begini rupa dibuat. Kalau kita lihat undang-undang sedang dikaji, termasuk akta polis. Bagaimana nak dia? Tetapi peraturan-peraturan seperti rupa hendaklah ditinjau, dikaji. Jangan sampai kita terlepas pada satu peringkat nanti kawalan yang penting di Kementerian Dalam Negeri memastikan keselamatan dan ketenteraman awam. Sekiranya ketenteraman awam dan keselamatan awam tidak terkawal, ini peranan Kementerian Dalam Negeri. Dan ini peranan kerajaan, memastikan tidak terganggunya ketenteraman awam di Malaysia ini.
Saya yakin pengumuman bersih ini tidak akan mendapat sambutan. Kita memohon, kita meramalkan tidak. Masalah yang ada sekarang, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kita percaya orang ramai faham apakah gagasan yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Inilah niat kita. Dan kami di sektor awam ini telah mendukung dan memikul tugas ini. Dengan begitu ikhlas dan penuh tanggungjawab, inilah yang kita lakukan. Apa saja yang kerajaan buat pada masa sekarang, kita perhatikan rakyat didahulukan. Dan pencapaian utama, kita kena deliver apa yang kita janji. Kita pantau, kita lihat balik semula. Apakah janji-janji kerajaan di pilihan raya yang lalu? Sama ada pilihan raya kecil atau pilihan raya umum dulu. Dan kita sebagai agensi kerajaan, penjawat awam, memastikan bahawa apa yang kita janji mesti kita laksanakan. Dan apa saja perancangan yang kita buat, jangan menyusahkan rakyat. We have to accommodate. Kita kena and then facilitate. Kita kena membantu orang ramai dan memudahkan orang ramai. Apa kehendak dia? Contohnya kita lihat, sukar sangat berurusan dengan pejabat imigresen dan pendaftaran. Pasport boleh dimohon secara online sekarang. Dan MyCard juga boleh dimohon secara online. Masa yang lebih singkat, ya? Masa lebih singkat. Dengan sendiri pejabat itu, dua pejabat ini telah dibuka perkhidmatannya 24 jam. Kalau online, dia pukul 3 pagi pun dia boleh mohon. Jadi kemudahan-kemudahan yang kita cipta dibuat untuk memudahkan rakyat, memudahkan orang ramai. Sebab itu gagasan yang dinyata gagasan pertama yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu begitu jelas. Memandu kaki tangan awam tadi supaya apa saja yang kita buat, inovasi yang kita buat memudahkan orang ramai. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kita lihat juga begitu. Ini kemudahan-kemudahan. Kita mengkaji apa kemudahan-kemudahan yang boleh beri pada orang ramai. Dan benda ini boleh dibuat. Ini konsep Blue Ocean. Tanpa wang yang tidak ada melibatkan peruntukan tambahan, tanpa menambah kaki tangan, tetapi kita boleh mengurangkan masa. Mereka boleh nyatakan bila nak ambil pasport tu. Bila nak ambil MyCard. Oh, besok saya datang pukul 3 petang. Dia datang, dia dah siap. Ini kemudahan-kemudahan yang begini yang kita nak. Rakyat bising pasport mahal RM300. Sedangkan ada penerbangan murah sehingga RM9.90. Jadi kerajaan menimbangkan, mengkaji apakah kos satu pasport? RM83.50. Jadi berapakah harga ini boleh turunkan? Okey, RM100 untuk 2 tahun. Nah itu diberi pilihan, ya. Dia berikan. Jadi terpulang pada orang ramai. Apa yang orang ramai hendak dibawa ke tengah, dan kami telah dipandukan dengan gagasan Satu Malaysia. Kita ada GTP, Government Transformation Program tadi kita dah ada. Kita dibekalkan pula dengan ETP, Economic Transformation Program. Kerajaan telah menyediakan pula social programnya, NKRI. Dan seterusnya bagaimana kita melihat rancangan Malaysia ke-10. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pula melancarkan My Plan. Menerangkan pada orang ramai apa yang nak dibuat dalam rancangan Malaysia ke-10. Semua pihak akan jelas. Saya melihat apa yang ada pada masa kita sekarang, pendekatan kita cara penjelasan, informatif. Memberitahu semua pihak apa yang kita nak buat. Ya, lebih bersifat turun padang, ya, dan menjelaskan. Demikian bicara saya berkaitan dengan isu parti, NAMPI dan juga pemimpinan bersih, walaupun tidak ada saling kaitannya, namun menjurus kepada keselamatan dan juga kemaslahatan rakyat untuk mencapai keharmonian yang berkekalan. Terima kasih untuk Tan Sri Mahmud Adam, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, berkongsi tentang isu rakyat pada hari ini, dan semoga kami akan memberikan informasi dan juga manfaat untuk anda semua. Sekian soal jawab untuk malam ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.
Ketinggalan menonton drama kegemaran anda? Tonton kini menampilkan drama-drama terbaik di bulan Jun. Ahmad Albab yang punya Dada jantung dah tu. Juwana. Belum masuk penjara lagi. Senyum sikit. Cita dan Cinta. Lama lalu tak ada Twitter. Baik Cinta. Klien syarikat ke klien abang? Nora Elina. Saya dah terima awak, Seh. Semua dan banyak lagi di www.tonton.com.my. Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-54 diadakan di Dewan Majlis Islam Sarawak, Kuching, Sarawak. Majlis berlangsung pada 13 hingga 17 Jun 2011 Masihi bersamaan 11 hingga 15 Rejab 1432 Hijrah. Bertemakan Satu Malaysia, Satu Ummah. Bersama kita